فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Mimbar kita pada hari ini akan memperkatakan berhubung dengan tajuk accountability di dalam kepimpinan. Sidang Jumaat yang dimuliakan sekalian, pilihan raya baru saja selesai. Warga negara yang layak telah pun membuat keputusan memilih pemimpin. Dalam pilihan raya, berbagai manifesto telah dijanjikan oleh calon-calon dari berbagai parti yang bertanding. Member ini amat yakin seluruh rakyat sedang menunggu dengan penuh harapan akan pelaksanaan manifesto tersebut. Dalam Islam, kepimpinan adalah satu tanggungjawab dan amanah yang amat besar. Persoalan besar timbul ialah sejauh manakah accountability dan amanah yang dipikul oleh pemimpin dapat dilaksanakan dengan baik dan boleh memenuhi keperluan rakyat jelata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya karena tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Berdasarkan ayat tersebut, nyatalah bahawa accountability dan amanah di dalam kepimpinan adalah tugas yang berat dan mencabar. Pada awal kemunculan Islam di Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan dengan pelbagai tawaran lumayan, yaitu menjadi raja, diberi wanita cantik dan harta kekayaan yang melimpah ruah oleh pemimpin-pemimpin Quraisy supaya baginda menghentikan aktiviti dakwahnya. Bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya kerana bukan accountability-nya untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam amat menekankan accountability dan amanah di dalam kepimpinan. Berdasarkan analisa gaya kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat perkaitan yang kuat antara kepimpinan yang beramanah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak mulia. Penghayatan kepada prinsip-prinsip tersebut mampu mendekatkan pemimpin dengan masyarakat dan mewujudkan hubungan yang harmoni di semua peringkat. Gaya kepimpinan yang sebegini akan menyebabkan rakyat menghormati dan menyanjungnya sepanjang hayat. Pada prinsipnya, rakyat amat menghormati dan mengagumi ketinggian accountability pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah
membentuk dan mewariskan model kepimpinannya kepada para sahabatnya dan umat Islam seterusnya. Kita melihat kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab boleh dijadikan contoh. Khalifah Umar adalah seorang pemimpin yang sangat disayangi oleh rakyat karena bertanggung jawab, karena tanggung jawabnya yang luar biasa terhadap rakyat jelata. Dalam suatu peristiwa ketika beliau sedang meronda rakyatnya, beliau terdengar tangisan kanak-kanak yang sedang kelaparan. Sedangkan ibunya tidak mempunyai apa-apa untuk dimasak. Ibu tersebut terpaksa berpura-pura memasak dengan memasukkan beberapa ketul batu ke dalam periuk supaya anaknya itu akan berhenti menangis. Melihat suasana yang menyayat hati ini, maka Khalifah Umar telah membawa beberapa guni gandum dan memasak sendiri untuk ibu dan anak-anak yang kelaparan tadi. Perbuatan Khalifah Umar mendapat pujian dari wanita tersebut tanpa mengetahui bahawa orang yang menolongnya tadi adalah pemimpin besar Islam yang disegani ketika itu. Mimbar yakin accountability kepimpinan seperti yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar sudah pasti dihormati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Sidang Jumaat yang dimuliakan, satu lagi perkara penting yang perlu dicontohi daripada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui tauladan, kepimpinan melalui tauladan. Kepimpinan melalui tauladan merupakan asas kepada kualiti dan kecemerlangan dalam sebuah organisasi. Dalam aspek kepimpinan melalui tauladan ini terdapat perwatakan pribadi boleh mempengaruhi contoh kepimpinan dan pembentukan masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan baik di hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa senang dan dalam masa susah. Merujuk kepada ayat tersebut, jelaslah bahawa kepimpinan melalui teladan adalah amalan para rasul dan nabi-nabi dalam melaksanakan dakwah dan pentadbiran negara secara berkesan. Tegasnya, kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas dakwah melalui tauladan atau dakwah bil hal untuk mempengaruhi masyarakat kerana sifat dan pribadi yang baik itu akan diingati sampai bila-bila dan sukar dilupakan oleh seseorang. Hakikatnya semua manusia itu adalah pemimpin. Ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh itu, mimbar ini menyuruh kepada seluruh pemimpin di berbagai peringkat supaya berpribadi seperti berikut. Pertama, bertindak selaras dengan apa yang dikatakan atau yang dijanjikan supaya kita menjadi manusia yang disayangi dan dihormati. Yang kedua, hendaklah bertanggung jawab menjaga kebaikan dan kesejahteraan orang yang dipimpin di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, menginsafi bahawa mengkhianati amanah kepimpinan adalah satu dosa besar yang akan menerima hukuman Allah di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetap teguhlah engkau memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.